your ticket online? Yeah, ticket costs 16 euros. It's free for them. Oh, okay, thank you very much. Kalau nak bayar cash kena beratur belah kiri, untuk bayar pakai kad kena beratur belah kanan. So makcik sebelah sini dia tanya nak pakai travel guide ke tak. Tapi kita orang rasa kita orang nak jalan macam tu je. Beli tiket, nampak dah sign kat sini, terus masuk ke kanan. You have a nice day. So ni tiket dia cantik kan. So kita dah beli tiket. Tiket dia harga untuk dewasa 16 euro. So dua orang 32 euro. Email free. Aku tengok online, aku nak beli kat online 22 euro. Kalau dekat kilo 30 pound. So better datang sini beli direct je, lagi murah. I could stay like this, forever following you. This is the final boarding call for passengers. So kita dah sampai, kita dah masuk ke dalam kawasan Pohnpei ni. Dalam ni is actually a city yang dah runtuh disebabkan oleh gunung Vesuvius. Belakang tu dia ada volcano masa tu. So runtuh habis the whole city. Pohnpei ni itinerary kita orang cuma memang nak pergi tengok Pohnpei Ruins ni je. Pohnpei Ruins ni dia macam ancient Roman town, bandar yang sangat kaya. Dulu-dulu dia pernah didiami oleh 20,000 orang manusia. Dan Pohnpei Ruins ni adalah salah satu daripada best preserved prehistoric village dan dia masuk dalam senarai sebagai UNESCO World Heritage Site dan setiap tahun dia ada 2.4 juta visitors. Pohnpei Ruins ni memang dalam bucket list aku dengan lelaki aku, so memang dah lama teringin sangat nak pergi. So bila aku dapat tahu daripada Mykonos ada direct flight pergi ke Napoli, so kita orang macam okay, this is the time kita boleh pergi visit Pohnpei. Kita orang terpaksa pakaikan harness untuk vanilla ni sebab kita orang tak boleh nak kontrol dia. Laju sangat, hulu kelek, takut jatuh je. Jalan kat sini macam berbatu macam ni kan, so susah sikit nak tolak dengan stroller. Tapi jangan confuse tau. Pohnpei Ruins yang aku masuk kena bayar 16 euro ni adalah kawasan asal ancient city Pohnpei ni yang wujud hampir 3,000 tahun dulu, dibina oleh bangsa Oscan 400 ke 900 tahun sebelum Masehi. Pohnpei yang aku pergi stay tu, yang aku jalan dulu sebelum nak masuk ke dalam Pohnpei Ruins ni, yang tu adalah penempatan moden. Diorang bina dekat sekitar ancient city ni lah. Sebab kawasan gunung berapi kan tanah dia subur. So lepas gunung berapi tu meletus, diorang buat penempatan baru sampailah hari ni. So yang kita orang visit ni, Pohnpei Ruins ni adalah kota lama Pohnpei sebelum ada penempatan baru yang kita lalu tadi tu. Dan Pohnpei Ruins ni punyalah besar kawasan dia, ada 9 region all together, and tadi tour guide tu cakap you need at least 3 days untuk tengok keseluruhan kawasan ni. Tapi bila aku dah masuk sendiri kat dalam kota lama Pohnpei ni, dah jalan sendiri, aku rasa 3 hari tu pun tak cukup weh. At least kalau nak cover satu tempat, satu region daripada nombor 1 sampai nombor 9 tu kena 7 hari. Kita balik dengan guest yang duduk sekali dengan tempat kita orang stay depan ni. Bila aku masuk je kawasan Pohnpei Ruins ni, aku dengan Haikal memang rasa macam kagum gila sebab nak terfikir tau macam mana diorang ni zaman dulu-dulu boleh bina satu bandar punya besar dengan keluasan 170 ekar ni. Dia bersamaan dengan 7.4 juta square feet. Bayangkan kalau satu apartment tu dia standard size dia 1,000 square feet. Bayangkan kota lama Pohnpei ni saiz dia kau kena ada 7,400 apartment baru sama dengan keluasan sebenar satu kawasan kota lama Pohnpei ni. Dan memang tak boleh terfikir langsung macam mana beratus-beratus sebelum Masehi dia orang dah boleh buat tempat yang macam ni. So bila kita masuk dalam ni, kita tahu kita memang tak akan sempat cover semua. So kita memang pergi region yang penting saja, region 1, region 2 dengan region 7. So apa yang ada dekat region 1, region 2 dengan region 7 ni, first bila masuk je kawasan Pohnpei Ruins ni, akan nampak ada rumah orang kaya, ada rumah orang biasa. So ni adalah kawasan rumah-rumah. Kalau tengok kita nampak macam besar kan, tapi aku dengan turis guide tu cakap nampak je macam besar, tapi sebenarnya dia tak besar pun. Kawasan ni dia masih belum kawasan yang mewah lagi, walaupun kita nampak rumah dia macam besar gila. Kalau rumah orang kaya, rumah dia jauh lagi besar daripada dalam tu. Dan zaman dulu-dulu kita masuk dekat kawasan rumah orang kaya ni, kita akan nampak ada satu garden yang sangat besar. Lepas tu dia ada bahagian ruang makan. Ruang makan dia sangat besar sebab dia akan invite macam kawan-kawan dia. Dia akan selalu buat makan-makan, biasanya every week. Ni yang guide tu bagi tahu akulah. Dan bila kita lalu kat bawah ni, kita akan nampak cubicle ni yang macam ada bilik-bilik lah. Macam mungkin bilik maid, ni mungkin bilik dapur. Dan kalau perasan dekat setiap bilik ni dia akan ada lubang dekat dinding macam ni. Nampak tak? Yang ni aku tak sure benda apa, nampak macam penjara punya. Ada gymnasium, ada swimming pool. Forever following you.
Just don't get too far, and I'll be So ni adalah kawasan Stadium Bath. Stadium Bath ni adalah pioneer kepada swimming pool dan adalah antara kompleks bangunan swimming pool yang tertua sekali pada zaman pemerintahan kerajaan Roman. So kat dalam kota lama Pompei ni sahaja ada 3 swimming pool. 1 Stadium Bath ni, nombor 2 Central Bath, nombor 3 Forum Bath. Semua kat tempat lain-lain tapi dalam Pompei ni jugalah. Kita rasa macam kita dah maju kan sekarang ni kan, tapi zaman tu aku rasa sebenarnya dia orang punya teknologi setanding dengan teknologi kita pada zaman 2023 Masihi ni. Tak dahsyat lagi. Korang tengok tiang Roman ni daripada sana, sini dan sampai sini. Korang boleh tengok sebenarnya cara dia orang buat tiang Roman tu banyak peringkat. Contoh yang sana ni batu layer pertama, batu layer kedua, lepas tu baru yang ketiga adalah plaster yang daripada luar. Buat corak Roman. Plaster dia pun bukan nipis tebal juga, tengok ni. Jarak dia dengan batu yang layer kedua. Lukisan dekat dinding ni, kat belakang ada plaster yang tebal, kalau perasan. Tebal, sangat tebal. Maksudnya ada batu bata dulu bersusun kat bawah, kat belakang, lepas tu baru plaster, dan barulah dia boleh buat satu lukisan macam ni. I'll be where you are. You're a dream that I could finally see. So kita dah habis visit Stadium Bath dekat Region 7. So kita nak tengok ada apa lagi dekat dalam kota Pompei ni. Aku perasan bila jalan kat dalam ni, dia orang macam ada sistem jalan raya tau. Lepas tu dia ada amphitheater yang area yang bulat macam Colosseum, yang macam untuk gladiator lawan tu. Dia ada benda tu kat dalam ni, bukan satu tapi dia ada 3. Memang segala mak nenek ada kat dalam ni. Masuklah rumah pelacuran pun ada. Bukan satu rumah pelacuran yang ada kat dalam ni, tapi ada 25. Aku sebenarnya tak tahu tau ada rumah pelacuran kat dalam ni. Aku cover this area secara tak sengaja je. Bila aku tengok ramai sangat orang queue nak masuk, lupa nari. Tu cara sebut yang betul. So aku pun macam, yelah kita curious, kita beratur lah sekali kan. Sekali aku masuk dalam tu, semua orang tengok atas. Aku dengan aku sekali langut tengok atas. Lepas tu, Allahai, aku nampak apa tau? Aku nampak lukisan yang position aneh-aneh. Dan lukisan-lukisan ni, dia extremely graphic. Mind you, these are the drawings from 2000 years ago. Lukisan-lukisan tu sebenarnya adalah menu untuk pelanggan tu pilih kau nak position apa macam tu. Macam dah segan, aku malu kan tengok benda-benda tu. Lepas aku tengok bawah balik, lepas tu baru aku perasan situ dia ada cubicle tanpa pintu, dan setiap cubicle tu dia ada binaan batu setinggi 3 kaki daripada dinding ke dinding. Dia macam katil lah, tapi katil batu macam tu. Tak lama lepas tu aku dengar guide cakap dan aku refer PDF guide yang aku download, barulah aku tahu depan hari tu sebenarnya adalah rumah pelacuran. Sebab tu dia buat katil batu macam tu, sebab dia tak nak kau rasa selesa lepas nak lepak-lepak ke apa tak. Dah habis serta keluar sebab I am doing business here. Macam tu lah guide tu bagi tahu. So dalam kota lama Pompei ni, dia bukan ada satu je rumah pelacuran, tapi ada 25 buah. Tapi sebab aku visit region 127 je kan, so yang aku jumpa kat situ ada satu je. Dekat area lain aku tak sure, tapi yang ada satu ni pun aku dah rasa macam advance kau zaman dulu macam tu. Dan zaman tu pembesar sahaja yang boleh pilih kaum sejenis. Dan biasanya kota Pompei ni orang confuse dengan kota Sodom dengan Gomorrah yang ada dalam Quran tu. This is different. Yang tu dekat Jordan, yang ni dekat Itali. Cerita yang sama, tapi Pompei ni tak diceritakan dalam Al-Quran. So jangan confuse. This is not Gomorrah and Sodom, this is Pompei. Tempat ni kan dia musnah tahun ke-79 Masihi kan. So maksudnya dia dah buat mesti dah beratus-ratus tahun sebelum, sebab tempat ni besar kot. Dia bukan sehari dua punya kerja. Lepas tu tengok tiang-tiang ni. So this is the tiang-tiang Roman yang kita guna dekat rumah-rumah kita sekarang tu. Zaman dulu lagi, dah ada 2000 tahun dah. Yang belah kiri ni dia kawasan mahkamah. Yang dekat tengah-tengah dataran ni, yang ni sebenarnya tempat macam dia berkumpul. Kalau macam dekat Vatican City tu kan tempat orang berkumpul berucap tengah-tengah tu. Ni tempat dia berucap tu lah, kat sini ni, kat tengah ni. Lepas tu dia kata semua tempat-tempat ni dulu dia buat daripada batu marmar yang warna putih, tapi sebab eruption tu dah tinggal hati-hati setinggal lah yang macam yang kita nampak sekarang. So yang korang nampak ni adalah kota Pompei yang sebenarnya musnah sebab kena volcano eruption kan. Dia musnah tu tahun ke-79 Masihi. Maksudnya 79 tahun selepas Jesus lahir. Boleh imagine tak? 79 tahun Masihi tu bukan 1979 tau. Tahun ke-79 dia punya building dia dah macam ni dan city sangat besar. Dia punya ruins sebesar-besar ruins ni orang tak jumpa
pun kat mana, diorang tak perasan pun. Dan tahun 1748 baru diorang discover, oh dekat Napoli ni ada satu ruins, Pompeii ruins, yang sebenarnya zaman-zaman dulu orang-orang dia dah hidup, mungkin bagi aku majulah zaman ni. Dia dah ada bangunan tinggi macam ni. Biasanya dia akan jadi tumpuan pembesar-pembesar Rom, klasi-klasi kapal yang turun sekejap di dekat darat sebelum dia orang sambung belayar. Sebab Kota Lama ni kira macam zaman tu macam satu bandar yang sangat happening gila. So kalau bandar dia masih wujud sekarang, dia akan still jadi bandar tertua yang paling happening kat dalam dunia. Maksud happening tu bukanlah happening sebab aktiviti pelacuran ke apa, tak. Happening tu maksudnya macam city yang happening macam Paris, old city yang happening macam New York, old city yang happening macam London, benda macam tu. Benda teknologi zaman dulu, diorang dah boleh create benda tinggi-tinggi, dah ada sistem yang bagus, ada sistem raya, dah ada sistem paip. So maksudnya benda-benda macam tu yang bila sampai hari ni kita macam boleh tengok, oi dahsyat zaman dulu pun ada benda macam ni. Tapi gah macam mana pun Kota Lama Pompeii ni, akhirnya dia musnah juga pada tahun ke-79 Masihi disebabkan oleh letusan gunung berapi Vesuvius yang jarak dia 9 km je daripada Kota Lama Pompeii ni. Kalau korang tengok dekat dataran tu, dekat belakang tu nampak macam gunung kan? Yang tu lah gunung Vesuvius tu. Dan gunung tu sebenarnya dia masih aktif sampai hari ni. Last kali dia meletus tahun 1944. Dan on that date, 24 Ogos tahun 79 Masihi tu, gunung Vesuvius ni dia meletus selama 2 hari. Bayangkan sebesar-besar Kota Pompeii 170 ekar tu, dalam masa 2 hari gunung berapi tu meletus, habis, musnah terus. Sekelip mata je hilang. Dikatakan 2,000 orang mati dekat tempat kejadian sebab gas beracun dan abu daripada gunung berapi tu. Pompeii Ruins ni dia ada satu tempat, nama tempat tu Garden of the Fugitive, yang mana korang boleh tengok ada 13 orang sebenar cuba lari melalui Noche Gate masa gunung berapi tu berlaku tu, tapi dia tak sempat. So akhirnya dia mati terkena abu gunung berapi tu. Dan bentuk manusia yang mati terkena abu gunung berapi, sebenarnya keadaan sebenar dia ni, bentuk sebenar dia. Jadi macam tu je lah bentuk dia. Dia akan ikut keadaan asal macam mana orang tu duduk. Yang berlaku dekat Pompeii ni, dia tengah duduk ke, dia tengah baring ke, tiba-tiba kena tutup terus dengan abu berapi tu. So dia akan terus keras kat situ. Bila arkeologis jumpa 1,600 tahun kemudian, bentuk tu masih kekal macam tu, tapi mayat yang ada kat dalam tu dah reput. So apa arkeologis ni buat? Dia preserve bentuk tu supaya visitors pada tahun yang akan datang, pada tahun 2023, 2022 macam aku ni, kita boleh nampak lagi macam mana bentuk orang yang mati pada masa tu. Macam mana keadaan asal orang tu mati masa gunung berapi Vesuvius tu meletus zaman tu. So kita boleh tengok itulah bentuk dia. Lepas tu bila kita dah jalan keluar daripada Kota Pompeii ni, dia ada satu museum. Museum ni nama dia Antiquarium. Museum ni adalah museum yang mana kat dalam ni ada banyak lagi cast of dead people dan ada cast of animals juga yang mati masa gunung berapi tu meletus. Dan sebenarnya ada banyak sangat mayat yang diorang jumpa, tapi mayat-mayat ni semua diorang dah pindahkan ke museum lain. So kejatuhan Kota Pompeii ni dia sebenarnya ada dua. Kalau kita tengok dari segi sains, ini memang logik je untuk berlaku sebab lokasi dia sangat-sangat dekat, 9 km je dengan gunung berapi yang masih aktif. Tapi diorang buat juga Kota Pompeii ni mungkin sebab masa tu dia rasa teknologi dia macam maju. Gunung berapi kan benda yang unpredictable macam tu. Macam kita pergi Bali, kat Bali pun ada gunung berapi, tapi kita pergi je visit aja je penempatan apa semua. Sebab orang tak boleh predict bila next dia akan meletus. Macam tu. So benda tu macam unpredictable. So orang memang akan buat penempatan. Aku memang personally takkan berani cakap benda ni azab ke apa, sebab benda ni tak ada dalam Quran. Kalau yang Sodom tu, yang tu memang azab sebab disebut dalam Quran. And on the other side, kalau kita tengok balik, ni mungkin macam satu ujian untuk orang-orang yang dekat sini lah. So bagi aku dengan Haikal, a visit to Pompeii Ruins ni, dia macam bukan setakat trip yang buat kita rasa macam teruja untuk tengok macam mana teknologi orang zaman dulu, macam mana binaan dia zaman dulu, tapi juga trip yang sebenarnya banyak bagi pengajaran dan ibrah. Kita ni manusia, so sehebat mana pun teknologi kita, tapi tak ada benda yang boleh lawan kehebatan Tuhan. Puyo. Tengok Kinder Joy kat sini, dia memang letak dalam bekas telur.